Sebab itu kadang-kadang apa dipanggil ni, ada orang beramal tapi dia beramal pada konteks yang ulama tak menyatakan bahawa dia tidak sepatutnya beramal. Contoh kita kata, bila imam naik, khatib naik mimbar, kan, pemunyi, dia sibuk dengan sembahyang sunat qabliyah. Sembahyang sunat qabliyah ini, kalau sekiranya dia khatib sudah naik mimbar, dia tak perlu buat. Memadai dia buat solat sunat tahiyatul masjid. Tapi tahiyatul masjid, masuk masjid. Faham ke tak faham? Ini tahiyatul masjid dekat koridor. Kita ni faham ke tak faham? Katalah ni masjid. Tahiyatul masjid kat mana? Dalam masjid. Sebab tu di Mekah tak ada orang buat tahiyatul masjid kat dataran tu. Ada orang turun-turun daripada tower, apa nama, Zam-Zam Tower, semayang dekat bawah tu tahiyatul masjid. Ada? Tak ada. Masuk dalam Masjid Haram baru tahiyatul masjid. Luar itu tidak dikira masjid. Sama juga kita luar tu tidak dikira masjid. Kita nak tahu dikira masjid atau tidak, orang perempuan yang uzur, mengikut pandangan jumhur ulama, majoriti ulama, dia boleh lalu tak boleh lalu kawasan tu. Kalau boleh lalu, maknanya itu bukanlah kawasan masjid. Kalau tak boleh lalu, masjid. Faham? Itu maksud dia. Jadi keutamaan kalau kita sembahyang luar pada masjid, dengar khutbah yang Nabi SAW suruh dia bangun untuk mengerjakan solat, itu solat tahiyatul masjid, bukan di luar, di dalam. Jadi kalau kita dah tak boleh masuk dalam, berhenti duduk luar, duduk je lah, dah lambat. Khatib dah masuk, khutbah kedua dah, dia sibuk sembahyang sunat. Sunat bendanya lagi. Jadi makna dengar khutbah itu lebih utama. Ini di antara perkara lah tuan-tuan. Sama juga, orang pergi sembahyang Jumaat, datang lambat, parking tak ada, yang ada depan pintu je. Dia pun parking depan pintu. Apa keutamaan dia selepas solat? Solat sunat ba'diyah Jumaat atau alih parking? Alih kereta dulu. Ini dia wada je, bergegar tahiyat, tahiyat tak masuk pula tu. Dia tak tahu orang kat luar tu bergegar dah. Lepas tu orang tak faham keutamaan ni, aulawiyat. Lepas tu saya ingat dalam kehidupan ni, kita orang Islam, kita kena melihat kepada keutamaan. Hari ni kita kena pergi kepada fik keutamaan ni, kita kena fahamkan. Walaupun memang ada sebahagian tak setuju dengan Dr. Syuk Qardawi ni, fik waqi', fik keutamaan dan sebagainya. Yang tak setuju tu biar ke dia lah. Dia setuju dengan apa dia setuju, dan tak dia lah. Tapi hakikat ni kita perlu kepada keutamaan tu, mendulukan mana yang patut didulukan, kemudian kita takhirkan. Masalah umum itu kita dulukan daripada masalah individu. Macam contoh sekarang ni, contoh tuan ni, kita nak faham masalah individu dengan masalah umum. Masalah individu, umpamanya saya sekarang ni, saya baru baca dalam perenggan yang keempat. Faham? Jadi masalah tu mana kebaikan ni saya nak berhabiskan untuk hadis ni, lebih kurang 2 muka je. Itu masalah saya. Masalah umum, tuan-tuan yang duduk ni, mungkin ada yang nak ada urusan apa lepas ni sebagainya. Sebab itu dalam kaedah dia, kita kena dulukan masalah umum daripada masalah individu. Berhentilah. Faham tak faham? Dengan sebab tu saya berhenti sedekat ni, tuan-tuan. Saya mendahulukan masalah ammah daripada masalah fardiah. Jadi saya ingat bab 26 ni kita sambungkan datang je lah.